untuk bersama-sama mendengar suatu bimbingan ilmu yang akan dibawakan oleh Al-Fadhil Dr. Farid ini dengan kisah Habil yang akan diangkat daripada surah Al-Ma'idah ayat 27 hingga ayat 32. Dan tanpa melengahkan masa, akan kepada Al-Fadhil Dr. Farid untuk meneruskan acara dengan membacakan ayat-ayat tersebut. Silakan Doktor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadhil Dr. Farid yang telah membacakan ayat-ayat dari surah Al-Ma'idah ayat 27 hingga ayat 22, dan kita mempersilakan qari undangan kita yang pertama iaitu ayat 27 hingga 28 dipersilakan saudara Encik Muhammad Yazid Bunyamin. Silakan Encik Yazid. Terima kasih Cik Ais. Sama, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك تقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك
إني أخاف الله رب العالمين. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada Encik Yazid yang telah pun membacakan ayat 27 hingga 28. Dan seterusnya kita persilakan qari undangan yang kedua Encik Abdul Razak Hashim untuk membacakan ayat 29 hingga ayat 30. Silakan Encik Abdul Razak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. Wa zalika jazaa'u utlimin. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada Encik Abdul Razak. Dan kita terus persilakan qari undangan yang ketiga Encik Amir, Muhammad Amir Ramzan untuk membacakan ayat yang ke 31 dan 32. Silakan Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara? Warahmatullahi. Dengar Amir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Saudara Muhammad Amir. Terima kasih kepada para qari-qari undangan yang telah pun membacakan semula ayat dari surah Maidah bermula ayat 27 hingga ayat 32. Dan izinkan saya membacakan terjemahan daripada ayat-ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bacakanlah, yakni wahai Muhammad, kepada mereka kisah mengenai dua orang anak Adam, yakni Habil dan Qabil, yang berlaku dengan sebenarnya, iaitu ketika mereka berdua mempersembahkan satu persembahan korban untuk mendampingkan diri kepada Allah. Lalu diterima korban salah seorang di antaranya, yakni Habil, dan tidak diterima korban yang lainnya, iaitu Qabil. Berkata Qabil, sesungguhnya aku akan membunuhmu. Habil menjawab, hanya sahaja Allah menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Demi sesungguhnya, jika engkau hulurkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak sekali-kali akan menghulurkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Kerana sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan yang mentakdirkan sekalian alam. Sesungguhnya aku mahu supaya engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka dengan itu menjadilah engkau dari ahli neraka, dan itulah dia balasan orang-orang yang zalim. Maka nafsu jahat Qabil mendorongnya sehingga ia tergamak membunuh saudaranya. Lalu ia membunuhnya. Oleh itu menjadilah dia dari golongan orang-orang yang rugi. Kemudian Allah hantarkan seekor burung gagak, menyuruhnya mengorek-ngorek di bumi, supaya diperlihatkan kepada Qabil bagaimana cara menimbus mayat saudaranya. Qabil berkata, celakanya aku. Alangkah lemah serta bodohnya aku. Aku tidak tahu berbuat seperti burung gagak ini, supaya aku dapat menimbuskan saudaraku. Kerana itu menjadilah ia dari golongan orang-orang yang menyesal. Dengan sebab kisah pembunuhan kejam yang demikian itu kami tetapkan atas Bani Israel
bahwasanya sesiapa yang membunuh seorang manusia dengan tiada alasan yang membolehkan membunuh orang itu atau kerana melakukan kerosakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia semuanya. Dan sesiapa yang menjaga keselamatan hidup seorang manusia, maka seolah-olah dia telah menjaga keselamatan hidup manusia semuanya. Dan demi sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-Rasul kami dengan membawa keterangan yang cukup terang. Kemudian sesungguhnya kebanyakan dari mereka sesudah itu sungguh menjadi orang yang melampaui batas, melakukan kerosakan di muka bumi. Sadaqallahul Azim. Baiklah tuan-tuan dan puan, demikian tadi terjemahan surah ayat Al-Ma'idah dari 27 hingga 32 dan tanpa melengahkan masa, majlis diserahkan kepada pembimbing program kerohanian siri yang ke-39 ini, Al-Fadil Dr. Farid Alwi untuk meneruskan kisah Habil dan Qabil. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina futuhal arifin bihikmatik wanshur alaina khazaina rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbana syrah lana sadrana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma rzuqna hifzan nabiyyin wa fahmal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih saudara pengurusi majlis, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Terima kasih kerana memberi saya peluang untuk berkongsi ilmu bagi program kerohanian FSSH siri 39. Semoga ilmu ini dapat memberi naf'at kepada kita semua. Tanpa melengahkan masa, saya teruskan kepada tajuk kita, iaitulah tajuk kisah Qabil dan Habil dalam surah Al-Ma'idah ayat 27 sampai 32. Okey, kisah saya ni iaitu saya bahagikan kepada 3 bahagian. Pertama iaitulah surah Al-Ma'idah. Yang kedua ataupun bahagian yang kedua iaitulah kisah Qabil dan Habil. Yang ketiga atau bahagian yang ketiga iaitulah pengajaran kisah. Jadi kita pergi kepada surah Al-Ma'idah dulu. Okey. Dalam surah Al-Ma'idah itu saya membahagikan kepada 3 pula. Okey. Bahagian pertama iaitulah definisi surah. Bahagian kedua sejarah diturunkan. Bahagian yang ketiga iaitulah kandungan surah. Kita pergi kepada definisi surah. Apa maksud tu iaitulah Al-Ma'idah. Maksud Al-Ma'idah kat sini iaitulah hidangan. Hidangan ni ialah Allah menceritakan tentang turunnya hidangan itu daripada langit yang diminta oleh pengikut Nabi Isa. Siapa itu pengikut Nabi Isa? Iaitulah dinamakan dengan Al-Hawariyun. Perbuatan itu iaitulah hidangan itu dijadikan sebagai satu mukjizat tanda kenabian Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Okey, itu apa definisi surah Al-Ma'idah. Kita pergi kepada sejarah diturunkan. Bahagian kedua iaitulah sejarah diturunkan. Surah Al-Ma'idah itu merupakan surah Madaniyah. Apa maksud surah Madaniyah? Iaitulah tiap-tiap surah yang turun selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Walaupun surah itu ataupun ayat itu turun di Mekah. Apabila Nabi berhijrah, selepas pada Nabi berhijrah, ayat mana-mana ayat ataupun mana-mana surah turun selepas Nabi berhijrah dinamakan surah Madaniyah. Surah Al-Ma'idah ni juga surah yang kelima dalam Al-Quran dan ia mempunyai 120 ayat. Dan surah ini juga iaitulah surah Al-Ma'idah ialah surah terakhir diturunkan dan diturunkan selepas surah Al-Fatih. Okey, kita sambung lagi iaitulah kandungan surah.
apa isi kandungan surah ini, iaitulah yang kita ini, iaitulah surah Al-Fatihah. Dalam isi kandungan surah Al-Fatihah ini terbagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama iaitulah tentang hukum syarak. Seperti apa yang ada dalam surah Maidah, iaitulah hukum-hukum yang berkaitan dengan nikah, hukum-hukum yang berkaitan dengan wasiat, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan taharah, suci, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan minum arak dan lain-lain lagi. Itu bahagian pertama. Adapun bahagian yang kedua, dalam bahagian isi kandungan surah Al-Maidah ini, iaitulah kisah-kisah. Dalam surah Al-Maidah ni terbagi kepada ada 3 kisah. Okey, kisah pertama iaitulah kisah Bani Israel dengan Nabi Musa. Kisah pertama. Kisah yang kedua iaitulah kisah kita yang kita nak ceritakan pada pagi ini, iaitulah kisah Kabil dan Habil. Kisah yang ketiga iaitulah kisah yang disebabkan nama surah Maidah ini, iaitulah kisah berkaitan dengan Maidah yang menjadikan tanda mukjizat Nabi Isa alaihi assalatu wassalam. Okey, setelah kata kita habiskan bahagian pertama, kita pergikan kepada bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua iaitulah kisah Kabil dan Habil. Macam itu juga saya membahagikan kisah Kabil dan Habil ni kepada 3 bahagian. Okey, kita pergi kepada bahagian pertama. Bahagian pertama, Allah mendatangkan kisah Kabil dan Habil ni selepas bahawa Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kisah Nabi Musa dengan kaumnya dan menjelaskan kejahatan kaum Nabi Musa terhadap nabinya, iaitulah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan ia mendatangkan kisah ini kenapa? Iaitulah dia nak nak meringankan kepada Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, nak meringankan dan nak menjelaskan kata bahawa bukan kamu, wahai Nabi Muhammad, yang susah dengan sebab kaummu. Bukan kamu seorang, wahai Nabi Muhammad, yang kena cela dan hina daripada kaummu, wahai Nabi Muhammad. Bukan kamu seorang, bahkan sebelum kamu ada juga, iaitulah Nabi Musa kena hina dan kena cela daripada kaumnya dan dapat kena zalim daripada kaumnya. Bukan itu juga, dan bukan itu sahaja, sebelum Nabi Musa juga ada lagi yang berlaku kezaliman, iaitulah kezaliman Kabil dan Habil. Okey, itu iaitulah sebab kewujudan kisah kita, iaitulah kisah Kabil dan Habil. Okey, setelah kata kita tahu sebab apa yang datangkan kisah Kabil dan Habil, kita pergi kepada poin yang kedua atau bahagian kedua, siapa Kabil dan Habil itu? Siapa Kabil dan Habil itu? Kita kenalkan Kabil Habil. Kabil Habil itu ialah anak bagi Nabi Adam dan Siti Hawa. Dan Nabi Adam, Siti Hawa tu dia dapat tiap kali dia dapat bayi, dia dapat kemar. Yang sulung iaitulah Kabil. Kemarnya perempuan namanya Iklimia. Dan Kabil juga ialah abang bagi Habil. Dan kerja dia apa Kabil itu? Kerja dia iaitulah pekebun. Dan sifatnya, iaitulah sifat bagi Kabil, iaitulah dia seorang mementingkan diri. Silakan. Adik bagi siapa? Iaitulah adik bagi Kabil. Dan kemarnya, adiknya perempuan ataupun kemar perempuan Habil itu namanya Yudh. Kerja dia apa? Iaitulah Habil, kerja dia iaitulah pengembala kambing. Dan sifat Habil itu ialah salah satu orang yang baik dan soleh. Okey. Lepas tu kita pergi
kita iaitulah bahagian yang ketiga, iaitulah intisari kisah kita. Okey. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Adam untuk kahwinkan anak dia. Setelah kata Kabil dan Habil itu besar dan dewasa sampai umur kahwin, jadi Allah perintahkan Nabi Adam untuk kahwinkan anak-anaknya. Nabi Adam, apa ni kita dah tahu kan, kata bahawa Nabi Adam tu alaihi salatu wassalam dikurniakan sepasang kemar, Kabil dan adiknya perempuan namanya Iklimia. Dan Iklimia itu yang Iklimia tu sangat cantik. Adik Kabil itu sangat cantik. Manakala Habil itu dan kemarnya iaitulah Yuza, dia kurang cantik sikit. Setelah kata Allah Subhanahu wa taala perintahkan Kabil kahwin adik bagi Habil, iaitulah Yuza yang kurang cantik, dan perintahkan Habil kahwin bagi adik Kabil yang sangat comel itu, iaitulah Iklimia. Perbuatan tadi timbulnya sifat tidak puas hati bagi Kabil, dan timbulnya pergaduhan dan timbulnya masalah terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala tadi. Setelah kata jadi macam tu, Nabi Adam untuk menyelesaikan masalah, Nabi Adam alaihi salatu wassalam bagi syarat kepada Kabil dan Habil. Iaitulah apa syarat dia? Bagi sesiapa yang nak kahwin dengan iaitulah Iklimia, adik bagi Kabil, perlu dua orang itu iaitulah Kabil dan Habil berkorban. Dan mana-mana kurban itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ialah yang dapat kahwin dengan siapa? Iaitulah dapat kahwin dengan Iklimia. Siapa Iklimia itu? Iaitulah adik bagi Kabil. Okey, lepas tu apa yang Kabil kurban dan apa yang Habil kurban. Okey, kita tahu bersama, kita tengok bersama. Okey, Habil itu ia kurban seekor biri-biri yang sangat bagus, sangat besar dan sangat baik untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun Kabil, apa dia kurban? Kurban dia tu ialah tanaman padi yang tidak berapa bagus, yang tak saleh, yang tak baik. Okey, macam mana cara perbuatan itu? Caranya iaitulah mereka itu pasti pergi letak kurbanan mereka di atas di atas bukit yang sangat tinggi. Setelah kata itu, mereka pergi letak perbuatan itu di atas ataupun di tempat yang tinggi. Dan apa yang berlaku setelah kata diorang ni letak kurbanan itu di atas tempat yang tinggi, berlakunya bahawa kurban Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Kabil tidak diterima. Tanda penerimaan itu maksudnya macam mana nak tahu kata kurban itu terima tak terima? Iaitulah dia akan keluar api dan disamparkan atas korban-korban yang ada di atas bukit tadi. Setelah kata perbuatan itu berlaku, iaitulah kurban itu diterima oleh Kabil. Kurban Kabil tu tidak terima dan kurban Habil tu terima. Perbuatan itu berlakunya hasad dengki pada diri Kabil. Perbuatan itu berlaku hasad dengki diri Kabil. Lalu Kabil bertanya, "Wahai Habil, kenapa Allah Subhanahu wa taala terima kurban kamu tapi tidak terima kurban aku?" Habil menjawab, "Allah Subhanahu wa taala hanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala saja."
Setelah kata Habil menjawab, Kabil rasa marah dan deki, dan bukan itu saja, dia niat untuk bunuh Habil. Lepas tu apa balasan Habil? Setelah kata apa Kabil nak buat macam tu, Kabil tidak melawan dan tidak balas balik bagi apa ni, iaitulah perbuatan Kabil. Kerana apa? Habil tidak marah dan tidak membalas di atas perbuatan Kabil. Iaitulah kita tahu kan bahawa Habil itu ialah salah satu orang yang baik dan yang saleh. Iaitulah mengikut ulama kata, iaitu menjelaskan bahawa tiga sebab membawa Habil itu tidak membalas dan tidak melawan di atas pergaduhan dan perbuatan Kabil. Iaitulah yang pertama, kerana iaitulah Habil takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak mahu menanggung dosa. Maksudnya dia tak nak tanggung dosa perbuatan yang zalim ini, iaitu dan gaduhan ini, dia tak nak tanggung dosa-dosa itu. Yang ketiga, tidak mahu tergolong dalam ahli neraka. Sebahagian ulama mengatakan menjelaskan macam mana Kabil itu membunuhkan Habil. Sebahagian daripada ulama menjelaskan bahawasanya Kabil pukul Habil dengan besi. Dan perbuatan itu menjadikan Habil itu mati. Tapi sebahagian daripada ulama mengatakan bahawa iaitulah cara Kabil bunuhkan Habil ialah Habil itu dipukul dengan batu di atas kepalanya masa ia tidur. Setelah kata Kabil bunuh Habil dan berlaku kejadian itu, Kabil itu tidak tahu macam mana nak tindak, tidak tahu macam mana nak buat, rasa heran, rasa rusing, rasa bermasalah, dan tambah lagi sebab benda yang berlaku itu, iaitulah perbunuhan itu kali pertama berlaku di atas dunia dan tak pernah berlaku lagi kecuali ialah yang memulakannya. Setelah kata jadi macam tu, Allah Subhanahu wa taala putuskan 2 ekor burung gagak yang saling bergaduh. Salah seekor burung itu dia buat apa? Setelah kata dia tengok kawan dia meninggal, dia menanamkan rakannya. Dia korek, lepas tu dia buat lubang, lepas tu dia menanamkan burung yang dia bunuh. Setelah kata jadi macam tu, lalu Kabil dapat ilham daripada perbuatan itu. Apabila dia dapat ilham, Kabil melakukan hal demikian. Apa itu hal demikian? Iaitulah Kabil dia mengorekkan dan dia membuatkan lubang, dan iaitulah dia menanamkan adik dia Habil, dan dia sedih dan melarikan diri. Itulah kisah Kabil dan Habil yang kita mempelajari, yang kita dapat tahu pada Al-Quran Al-Karim daripada surah Al-Ma'idah ayat 27 sampai 32. Okey, kita pergi kepada bahagian yang ketiga daripada bahagian yang besar yang saya cakap tadi, iaitulah bahagian pertama surah Al-Ma'idah, yang kedua kisah Kabil dan Habil, dan yang ketiga itulah iktibar ataupun pengajaran yang kita akan dapat dan mempelajari daripada kisah kita yang kita dapat tahu pada pagi ini, iaitulah kisah Kabil dan Habil. Okey. Dalam kisah ini kita dapat banyak pengajaran. Okey, sebahagian daripadanya iaitulah tanda ataupun yang pertama, tanda kata Al-Quran Al-Karim itu, bahawa Al-Quran Al-Karim itu daripada Allah Subhanahu wa taala.
Sebab apa dikatakan Al-Quran Al-Karim itu apa daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Sebabnya ia menceritakan cerita yang sama yang tidak tak dapat tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak siapa tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kan pada masa itu iaitulah pada masa Nabi Muhammad, tidak siapa tahu kisah ni kecuali Allah menceritakan kisah ni dalam surah iaitulah surah Al-Maidah. Dan cerita ini sebagai iktibar dan nasihat kepada manusia semua. Okey, itu bahagian pengajaran yang pertama. Pengajaran yang kedua iaitulah takwa. Takwa itu dan ikhlas itu ialah asas keberkatan dan penerimaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi amal ibadat kita. Macam kita tengok dalam kisah tadi kan, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala terima kurban Habil. Kenapa dia terima? Kerana amal Habil itu dan kurban Habil itu dia buat dengan ikhlas dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun Qabil itu dia buat ataupun dia kurbankan kurbanan dia itu dengan apa? Iaitulah dengan tiada ikhlas dan dengan ketiadaan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbuatan itu membuat dan menjadi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala menerimakan amal ibadat Qabil. Okey, kita pergi kepada pengajaran dan iktibar yang ketiga, iaitulah setiap masa dan tempat ada orang baik dan ada orang jahat. Mana-mana tempat ada orang jahat dan ada orang baik. Okey, kita pergi kepada bahagian ataupun pengajaran dan iktibar yang keempat. Sesal manusia di atas kesalahannya tu tidak diterima Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat taubatan nasuha. Apa maksud taubatan nasuha itu? Maksudnya ialah kita menyesal di atas perbuatan dan kesalahan yang kita buat. Bukan saja menyesal, bahkan kita tak akan kembali sekali lagi dan kita niat tak kembali sekali lagi dan kita tak akan buat sekali lagi. Itu dinamakan taubatan nasuha. Adapun tentang kisah kita tadi, iaitulah kisah apa? Kisah Qabil dan Habil, dan kita pergi kepada iaitulah Qabil. Adakah Allah Subhanahu Wa Taala terima sesal dia tu? Kat sini, jikalau saya dapat dalam tafsir bahawa Allah tak terima kisah dia, iaitulah kisah tak terima kisah tak terima Qabil, tak terima sesal Qabil. Sebab apa Allah Subhanahu Wa Taala tak terima? Sebab Qabilnya dia sesal, bukan sesal dia itu ataupun nadam itu bukan sesal, dan ia tidak taubatan nasuha. Maksudnya ialah sesal di atas kesusahan, nak tanam je. Dan dia sesal di atas tak tahu macam mana dia nak selesaikan masalah mayat ataupun jenazah adik dia Habil. Sebab apa dia sesalkan? Sebab dia tak pernah tengok dan sebenarnya benda tu tak berlaku lagi. Di atas dunia ada orang meninggal, apabila ada jenazah macam mana nak buat? Tak berlaku lagi. Apabila tak berlaku, membawa Qabil itu tak tahu cara macam mana nak buat. Tapi setelah kata dia tengok burung gagak itu buat dan kesusahannya di atas nak menanamkan kawan dia, dirasa sesal di atas perbuatan tu, bukan sesal taubatan nasuha, tak. Dia sesal kata susah je nak buat, bukan sesal di atas iaitulah benda itu tu dia tak akan buat sekali lagi, dan dia sesal di atas bahawa dia salah, tak. Dia tak sesal macam tu. Sebab itulah sebahagian daripada ulama mengatakan Habil itu
ialah daripada golongan orang syurga dan golongan orang masuk syurga, dan adapun Qabil itu daripada bahagian dan golongan golongan masuk neraka dan ahli neraka. Okey, kita pergi kepada pengajaran yang kelima ataupun pengajaran yang penting ataupun isi kandungan ataupun inti kisah-kisah kita, kisah kita iaitulah kisah Qabil dan Habil ini. Apa itu? Iaitulah sifat hasad dengki. Sifat hasad dengki yang mana? Iaitulah yang timbul dalam hati dalam hati siapa? Iaitulah dalam hati Qabil. Kenapa dia timbulkan? Kerana dia tak dapat kahwin dengan adik dia yang comel, yang cantik, dan dia tahu kata adik yang comel, yang cantik itu diberikan kepada adik dia Habil. Perbuatan itu menimbulkan perbuatan cela sampai iaitulah Qabil sanggup memecahkan ahli keluarga dan nak bunuhkan adik dia. Iaitulah iaitulah Habil. Jadi setelah kita tahu kata kisah kita ataupun inti kisah kita tentang hasad dengki, marilah kita kenal apa itu hasad dengki. Hasad dengki ialah definisi dia ataupun kita nak kenalkan hasad dengki itu apa, ialah perasaan inginkan nikmat dan kelebihan ataupun keistimewaan yang ada pada orang lain. Okey. Maksudnya iaitulah kita tengok, kita lihat nikmat orang lain lebih pada kita dan bagus daripada kita dan baik daripada kita. Bukan setakat kita tengok saja, kita rasa hasad, kita rasa dengki dan kita niat nak benda yang nikmat tadi, benda yang baik pada yang kita nak hasad, dia kena hasad tu, bahawa hilang benda yang itu. Itu dikatakan hasad. Mengikut Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang hasad itu, dikata apa? Dikata hasad itu satu penyakit yang sangat besar yang timbul dalam jiwa dan tak boleh hilang kecuali dengan mempelajari ilmu agama. Sebab apa? Sebab ilmu agama ni dia menjelaskan tentang tentang hasad, dan dia menghuraikan tentang hasad, dan dia bagi tahu kat kita macam mana kita nak elakkan sifat-sifat hasad tadi. Okey. Lepas tu tambah lagi iaitulah huraian Imam Al-Ghazali tentang al-hasad. Dia kata apa? Dan ia akan memberi kemudaratan kepada diri seseorang di atas dunia seperti hatinya tidak tenteram. Maksudnya apabila orang sifat hasad, dia rasa hati dia tu rasa tak tenang. Tidak tenteram. Sebab apa? Sebab dia selalu tengok apa yang orang dapat nikmat. Dia selalu fikir nikmat orang lain yang dia hasad tu. Dia selalu risau. Selalu fokus kepada siapa? Iaitulah kepada orang yang dapat hasad tu. Apa akan jadi macam tu? Apa setelah berlaku macam tu? Dia menjadikan hati dia duduk tak tenang. Itu dapat kita. Tiba-tiba orang tu dapat duit banyak. Tiba-tiba dia dapat beli rumah baru. Jadi dia selalu hatikan, selalu fokuskan dan selalu fikir di atas iaitu di atas orang-orang yang dia hasad itu. Benda itu membawa ia boleh jadi kecil manis dan darah naik, darah tinggi dan macam-macam penyakit. Sebab apa? Sebab akal dia dan hati dia lalu memikir kepada orang-orang yang hasad. Itu di atas dunia lagi
dia dapat apa? Dapat kemudaratan. Di atas dunia saja dia dapat kemudaratan? Tak. Akhirat pun ataupun di agama pun dia dapat kemudaratan juga. Mana itu? Iaitulah rugi pahalanya dan diberikan kepada yang dia dengkikan. Maksud macam mana? Iaitulah amal ibadat kita semua, sama ada kita baca Quran, sama ada kita baca buat haji, sama ada kita buat umrah, sama ada kita berzikir, sama ada kita solat sunat, sama ada kita solat istikharah, sama ada kita solat duha, sama ada kita sedekah kepada orang. Semua yang kita buat baik itu kita bagi free je. Kan? Kita bagi free kepada siapa? Orang yang kita hasad. Jadi amalan ibadat kita tu sebab kita hasad kepada dia, kita dengki kepada dia, selama mana apa sifat dengki ataupun hasad itu tu ada dalam jiwa kita dan kita hasad kepada orang, selama itulah amal ibadat kita, perbuatan baik kita, hasanat kita yang kita kumpul tu tiap-tiap hari, tiap-tiap malam, penat kan kita kumpulkan. Benda itu tu free ataupun kosong-kosong kita dengan baik kita bagi kepada siapa? Yang kepada orang yang kita hasad. Jadi saya rasa alangkah ruginya perbuatan kita yang kita kumpulnya, tiba-tibanya perbuatan tu kita bagi kepada orang. Perbuatan itu akan timbul bila? Apabila kita tahu bila? Iaitulah apabila kita pergi ke pada mahsyar nanti dan pada masa kita ambilkan kitab kita, iaitulah catatan kita, amalan harian yang kita buat daripada baik tu, kita tengok kosong. Kita tengok kosong. Sebab apa kosong? Sebab perbuatan kita, iaitulah perbuatan hasad dengki itu, dia merugikan iaitulah merugikan hasanat kita dan kebaikan kita, dan apa yang kita buat daripada perbuatan-perbuatan baik kita bagi kepada orang yang kita dengki. Dan orang dengki itu dapat pahala dengan senang, dengan senang, tanpa buat pun, tanpa susah pun, dia dapat dengan keadaan yang yang free ataupun dengan tanpa kesusahan. Jadi setelah kata kita kenal hasad dan kita tahu kemudaratannya, macam mana kita nak elakkan perasaan hasad dan dengki bila kita tengok nikmat orang lain. Macam mana kita nak buat? Okey. Macam mana kita nak buat? Iaitulah mengikut ulama kata, iaitulah bacalah apabila kita tengok nikmat orang lain depan mata kita, kita rasa nak juga nikmat itu. Kita rasa alangkah baiknya benda tu kita ada, kan? Lepas tu kita buat apa? Macam mana kita buat? Kita nak cabutkan sifat hasad itu, dengki itu daripada hati kita. Dan sebab apa? Kita dah takut hasad kita dan dengki itu tu tidak merugikan hasanat kita dan perbuatan baik kita. Kita bacalah doa ini. Kita bacalah doa ini. Apa itu doa ini? Apa doa tu? Iaitulah Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma adim alaihi ni'mah warzuqni afdala minha. Sekali lagi saya baca. Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma adim alaihi ni'mah warzuqni afdala minha. Ini saya rasa panjang. Jikalau kita nak pendek boleh juga. Kita nak pendek boleh juga untuk senang kita hafalkan. Kita baca apa? Iaitulah Masya Allah. Kita baca Masya Allah saja. Lepas tu kita doa, sambung lagi.
Iaitulah Allahumma adim alaihi ni'mah warzuqni afdala minhu. Jadi kita buangkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita ambil masya Allah dan kita sambungkan dengan apa? Iaitulah Allahumma adim alaihi ni'mah warzuqni afdala minha. Maksudnya apa? Maksudnya iaitulah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dan kita doa sambung lagi, ya Allah, kekalkan nikmat ini ke atas mereka dan berikan kepada kami rezeki yang lebih baik. Mudah-mudahan apabila kita terima, kita doa. Masa kita doa dan kita baca doa ini, kan, apa akan jadi apabila Allah terima, orang tu dapat RM10 contohnya lah. RM10 ataupun RM1 juta. RM10 sikit sangat kan. Okey, kita kata sejuta ataupun 2 juta, 1 million ataupun 2 million, kita dapat lebih ganda lagi daripada itu, iaitulah mana? Iaitulah lebih 4 million ataupun 5 million ataupun 6 million, kan? Sebab apa kita dapat lebih? Sebabnya masa kita tengok benda tu kan, masa kita tengok benda nikmat yang ada depan kita daripada orang tu, hati kita rasa nak juga, kan? Dan timbulnya isu hasad dengki. Apabila nak timbulnya sifat hasad dengki tu, jadinya kita nak buangkan benda itu, kita bacakan Masya Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Lepas tu kita sambung lagi, kita doa bahawa perbuatan itu, nikmat itu kekal pada dia, dan apa lagi, kita minta Allah Subhanahu wa taala kurnia bagi kita, iaitulah lebih baik daripada itu lagi. Dan cara setelah kata kita tahu macam mana kita tak nak timbulkan sifat hasad dengki dalam hati kita, dan ini cara untuk kita nak melindungi diri kita daripada orang-orang hasad dengki. Okey, saya bagi benda ni, perkataan ni dan perisai ini ni, iaitulah mengikut Imam Asy-Syarawi. Siapa Imam Syarawi? Iaitulah imam yang sangat alim di Mesir, kan? Apa itu? Iaitulah kita membaca surah Al-Falaq, kan? Masya Allah, la quwwata illa billahil aliyil azim, sebagai baca itu sebagai perisai. Maksudnya apa? Iaitulah apabila kita dapat nikmat baru, benda-benda baik, kan? Kita buat apa? Kita baca Qul a'udzu birabbil falaq, dan kita baca lagi Masya Allah, la quwwata illa billahil aliyil azim. Perbuatan itu menjadi apa? Menjadi sebagai perisai kepada kita. Okey, saya harap benda ni dah, setakat saya rasa yang saya cakap tu dah panjang, dan setakat ini saya rasa dah cukup, dah baik untuk pagi ini. Saya akhir kalam saya, iaitulah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Farid atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Perkongsian kisah Habil dan Qabil yang mengajar kita bagaimana untuk hidup saling sayang menyayangi, berkasih sayang, terutama dalam hubungan adik-beradik dan kekeluargaan, dan juga bagaimana kita nak menepani masalah-masalah berkaitan dengan kematian dan juga pembunuhan, insya-Allah. Terima kasih atas perkongsian yang amat menarik yang boleh kita jadikan panduan untuk meneruskan kehidupan ini. Jadi sebelum menutup majlis, persilakan Dr. Farid untuk memimpin doa penutup. Silakan Dr.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ نقمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي بنا يا الله من جميع الحاجات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبته، ولا عيبا إلا سترته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. تحصنا بذي العزة، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا الوباء بلطفك يا لطيف. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sekali lagi kepada Al-Fadhil Dr. Farid. Terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan program kita pagi ini, kepada kru-kru teknikal Encik Abdul Aziz Yaakob dan juga Encik Hairul Azmi serta seluruh staf fakulti yang mengikuti program ini dan juga para penonton yang mengikuti secara live di Facebook. Untuk itu, yang baik itu datangnya dari Allah dan kita sebagai hamba manusia yang serba lemah dan tak lepas dari melakukan kesilapan dan dosa. Terima kasih sekali lagi kepada semua. Untuk itu semoga dipertemukan di lain masa dan ketika. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita jumpa lagi insya-Allah. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah.